dan salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar penggunaan shift register di dalam for loop. Jadi untuk memulakan kita perlukan satu situasi, dan situasi di dalam video kali ini ialah kita nak hasilkan satu nombor yang lebih besar daripada 0.5, iaitu 0.5 itu adalah constant yang kita tetapkan. Boleh jadi apa-apa saja nombor, tapi dalam kes ini kita tetapkan sebagai 0.5. Jadi untuk lakukan perkara tersebut kita perlukan satu random number. Kita pergi ke comparison, kita pilih greater than, kemudian kita tetapkan nilai sebagai 0.5. Jadi saya nak nilai yang keluar tu hanya lebih besar daripada 0.5 dan sama dengan 0.5. Dan saya nak nombor yang keluar itu juga menyimpan nombor-nombor yang sebelumnya. Jadi di situlah di mana kita perlukan penggunaan shift register. Jadi untuk buat demikian, kita perlukan array. Jadi kita boleh pilih array constant tadi. Kita masukkan constant, numeric atau integers, apa-apa saja. Kemudian kita perlu build array untuk bina array tersebut. Jadi kita wirekan saja kepada array yang baru kita bina tadi. Kemudian kita wirekan random number. Jadi seperti mana yang kita katakan tadi, saya nak keluarkan nombor yang di mana lebih besar daripada 0.5 dan sama dengan 0.5. Jadi di sini kita perlukan penggunaan case structure. Okey, baik. Sekarang kita dah ada case structure. Jadi case structure ini hanya akan mengeluarkan jika case ini true, jika random number ini lebih besar atau sama dengan 0.5, barulah nilai itu akan keluar. Jika tidak, jika case ni dalam keadaan false, maksudnya random number ini tak sama dengan 0.5 dan tak sama dengan 0.5, maksudnya nilai yang keluar itu akan jadi kosong. Tak ada nilai yang akan keluar. Jadi kita tarik nilai yang nak keluar itu, dan belakang ni kita wirekan kepada array tadi. Kemudian kita create indicator. Jadi seperti yang anda boleh lihat, indikator yang terhasil ialah dalam bentuk array. Okey. Saya juga nak simpan nombor-nombor yang telah dihasilkan, maksudnya random number yang lebih besar daripada 0.5 dan sama dengan 0.5 tadi. Saya nak simpan semuanya dalam array ni tadi. Jadi di sinilah penggunaan for loop shift register di dalam for loop itu tadi. Jadi kita perlukan for loop kemudian kita replace with shift register. Okey, sekarang kita dah ada shift register. Kemaskan program. Okey. Dan kita tetapkan berapa banyak kali benda ni akan berulang. Sebagai contoh, 5 kali. Jadi nilai yang akan dihasilkan, bacaan tu akan berulang sebanyak 5 kali. Jadi mari kita lihat bagaimana hasil daripada program yang telah kita lakukan sebentar tadi. Jadi program ini sebenarnya telah berjalan sebanyak 5 kali, dan dalam 5 kali itu hanya 2 nilai sahaja yang terhasil lebih daripada 0.5 atau sama dengan 0.5. Untuk lebih jelas bagaimana nilai tersebut terhasil, kita boleh turn on highlight execution dengan wire value. Jadi bila kita run, kita boleh nampak flow random number tersebut. Jadi kita boleh nampak program kita berjalan sebanyak 5 kali. Dan nombor yang random number dapat generate yang lebih daripada 0.5 atau sama dengan 0.5 hanya sekadar 4. Jadi di sini kita boleh nampak penggunaan shift register di mana dia menyimpan nilai-nilai yang telah dihasilkan ke dalam array ini tadi. Selain penggunaan shift register di dalam for loop juga boleh
menggunakan conditional terminal. Okey, conditional terminal ini di mana kita boleh setkan satu condition yang akan menghentikan loop tersebut. Jadi dalam kes ni kita akan buat loop ini berhenti apabila random number ni generate nombor yang lebih besar daripada 0.5 atau sama dengan 0.5. Jadi untuk lebih jelas dalam kes ni kita akan tengok juga pada iteration yang keberapa loop ini hasilkan nombor lebih daripada 0.5 dan kurang daripada 0.5. Jadi dekat sini kita boleh nampak pada iteration kedua loop ini telah menghasilkan nombor yang lebih besar daripada 0.5 dan sama dengan 0.5. Jadi loop ini dah tak teruskan dah baca sebanyak 5 kali, sebab pada iteration yang kedua dia dah jumpa dah nilai 0.5 atau lebih besar daripada 0.5. Jadi selain daripada cara seperti ini, for loop juga bagi kita satu lagi cara untuk lebih mudah daripada yang kita buat sekarang ni, di mana kita perlukan for loop. Kita perlukan program yang sama seperti tadi, random number greater and equal to or equal to, kemudian constant tadi 0.5. Kemudian random number ni kita wirekan saja di for loop. Jadi di sini kita right click kepada kernel ini, right click kernel, nampak kernel mode, kita tukar kepada conditional. Jadi conditional ini kita wirekan sahaja, kemudian kita create indicator. Jadi sekarang kita wirekan pula loop count dia sebagai 5. Dan kita lihat value yang keluar. Jadi sekarang loop di bawah ini fungsinya sama sahaja dengan loop di atas, malah lebih mudah, lebih kemas dan lebih simple daripada loop di atas. Jadi dengan penggunaan for loop kita dapat menggunakan conditional terminal ni sekali. Jadi itu adalah salah satu features yang ada di dalam for loop. Selain daripada itu, kita juga ada last value, indexing and concatenating. Jadi untuk contoh yang lebih jelas untuk concatenating ni, kita gunakan contoh yang lain. Jadi kita delete contoh ni. Kita hanya perlukan for loop. Kita gunakan for loop, kita wirekan loop count dia sebagai contoh 5. Kita keluarkan iteration dia sebagai indicator. Jadi nombor yang akan terhasil adalah 5 nombor. Jadi sekarang saya nak hasilkan 2D array. Jadi saya akan wirekan loop count. Saya akan keluarkan dalam bentuk indexing. Indicator. Jadi sekarang kita dah dapat 2D array dan nilai yang keluar adalah 5 kali 5 elemen dalam 5. Jadi bagaimana cara untuk kita dapatkan nilai-nilai ini tapi bukan dalam 2D array? Maksudnya dalam 1D array. Dia akan menggantikan elemen-elemen dalam 1D array. Jadi untuk menghasilkan tersebut, kita ada satu features di dalam for loop, iaitu concatenate. Jadi kita hanya perlu create indicator. Run. Jadi nilai-nilai yang terhasil tadinya dalam 2D array, sekarang dalam 1D array, dan nilai tersebut menggantikan elemen-elemen di dalam 1D array ni. Jadi inilah contoh penggunaan concatenating di dalam for loop. Jadi saya rasa setakat itu saja video kali ini.